Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Suhaimin Nizam bin Husin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Putat, Jalan Teluk Tenggiri, Jitera, Kedah. Saya mula mengajar di sekolah ini pada 21 bulan 9 2022. Bilangan guru di sekolah ini seramai 28 orang, bilangan AKP seramai 4 orang, dan bilangan murid seramai 347 orang. Ini adalah gambar keluarga besar saya dengan cokohan kata, we don't stop when we are tired, we are stop when we have done. Di kalangan staf saya sering bertanya-tanya bila dannya. Jadi sebab lepas satu program pula yang hadir. Itulah kemeriahan sebenar warga SK Putat dalam merancang program meningkatkan kemenjadian murid. Dalam perancangan strategik sekolah 2022-2025, beberapa siri perbincangan dan perjumpaan telah kami adakan. Kami telah menjalankan analisis SWOT dengan memegang dua kekuatan yang utama, iaitu S5, guru yang terlatih, komited dan berpengalaman, dan S6, kemudahan sekolah mencukupi untuk latihan. Sementara saya mengambil peluang sepenuhnya dalam O1, PIBK sangat membantu. O2, ibu bapa bersedia membantu dari segi tenaga dan keuangan. O3, hubungan baik dengan komuniti. O4, jaringan dan jalinan dengan SBP dan sekolah TS25. Dan O5, hubungan baik dengan PPD dan JPN. Di dalam PSS sendiri telah ternyata dengan jelas hala 7 sekolah dalam bidang co-curriculum, iaitu kebitaraan bola sepak dan bola jaring, dengan tumpuan terarah kepada penubuhan kelab bola sepak Putat Lion, dan penetapan sasaran satu murid akan terpilih mewakili PKG. Bagi meningkatkan program, kami telah menjalankan program jalinan bersama kelab-kelab berdekatan, program jaringan bersama sekolah-sekolah berhampiran, dan penganjuran kejohanan peringkat daerah. Alhamdulillah, semua sasaran awal kita telah pun dicapai. SK Putat sekolah kategori luar bandar yang agak tertinggal selepas 6 tahun murid-murid tidak aktif dalam bersukan. Soal sidik mendapati guru, waris dan murid sangat berminat untuk bersukan. Sekolah berusia 13 tahun ini dahulunya sangat aktif dalam sukan rugby sehingga terkenal di peringkat kebangsaan. Persaraan guru menyebabkan sukan ini terus malap dan padang dibiarkan berlumpur dan berlopak di sana sini. Untuk kembali aktif, saya telah menetapkan 3 program penting yang perlu dijalankan sepanjang tahun, iaitu pertamanya program kebitaraan sekolah, yang kedua program SK Putat Cergas Cerdas, dan program meningkatkan kualiti guru. Bagi program kebitaraan sekolah, kita mensasarkan warga SK Putat tahu dan mengenali bola sepak dengan sebahagian murid lelakinya menguasai teknik permainan dengan baik dan mensasarkan murid dapat mewakili daerah dan negeri. Program SK Putat Cergas Cerdas pula akan diadakan aktiviti senam sihat pada setiap bulan dan menubuhkan tim senam sihat yang terdiri daripada staf dan juga murid. Bagi aktiviti BMI Ideal pula, co-curriculum telah berkolaborasi bersama unit hal ehwal murid dan PIBKS menjalankan aktiviti setiap bulan dengan mendapatkan nasihat daripada KKM melalui pusat kesihatan tunjang yang berhampiran dengan sekolah. Dan tidak lupa juga, kita telah mengadakan kempen berat badanku unggul
yang akan diadakan pada bulan Oktober nanti. Untuk meningkatkan kualiti guru, kita telah membuat dua ketetapan, iaitu guru hendaklah mahir dalam PAJSK, iaitu semua guru mahir dalam pengoperasian PAJSK. Guru juga hendaklah serba tahu tanpa mengira apa sahaja tugasan dan tanggungjawab yang telah diberikan. Apakah petunjuk utama pemilihan kebiteraan sekolah? Faktor utamanya adalah melalui data APDM, didapati bahawa 75% adalah daripada waris adalah pesawah padi, penoreh getah, pekebun kecil dan bekerja sendiri. 15% adalah kaki tangan kerajaan dan 10% adalah pekerja swasta. Golongan 75% ini dikenal pasti merupakan masyarakat yang bekerja kuat, membanting tulang, tanpa mengenal penat, lelah serta mempunyai sikap yang positif, terutama jika berkait dengan pembelajaran dan kokurikulum anak-anak di sekolah. Kedua, data pengalaman guru menunjukkan bahawa 2 orang daripada guru merupakan bekas pengurusi teknikal sukan bagi peringkat daerah. 6 orang guru masih aktif bersukan, 16 meminati sukan dan 4 masih mengikuti perkembangan sukan. Ketiga, keinginan yang tinggi daripada waris untuk melihat anak-anak putat aktif semula bersukan. Saya merujuk kepada 4 cadangan daripada waris melalui usul Mesyuarat Agung pada 2023 yang lalu. Yang keempat, murid-murid sendiri sangat aktif, sangat berminat dalam sukan. Saya merujuk kepada kehadiran semasa program transformasi pendidikan jasmani yang telah kita adakan pada 22 bulan 3 2023, iaitu mencapai 99.4% kehadiran. Faktor kelima ialah guru besar dan pentadbir sendiri sangat berminat dengan sukan bola sepak. Maka berjuanglah saya dan warga SK Putat bagaimana nak menjadikan SK Putat ini relevan dengan kebiteraan bola sepak. Perancangan telah dibuat bermula pada 21 bulan 10 2022 di mana sekolah telah memilih model 8 langkah kuota. 8 langkah kuota. Yang mana bermula dengan 1, cipta keperluan. Yang kedua, membentuk pakatan yang kuat. Yang ketiga, mencipta visi perubahan. Yang keempat, menyampaikan visi melalui komunikasi. Yang kelima, menghapuskan halangan. Yang keenam, sasaran jangka pendek. Yang ketujuh, meneruskan bina perubahan. Dan yang ke-8, mengukuhkan perubahan dalam budaya. Cipta keperluan. Kita telah mengenal pasti apakah yang keperluan utama. Lalu kita mendapatkan tenaga pakar yang terdiri daripada waris atau belia-belia kampung. Malah ada antaranya merupakan bekas pemain bola sepak negeri Kedah dan juga kebangsaan. Mengapa tidak bersukan sedangkan murid-murid Putat mempunyai fizikal yang besar dan kuat? Mereka adalah orang kampung yang mana memperolehi sumber makanan segar, mencukupi seperti beras yang ditanam sendiri, sumber ikan yang ditangkap sendiri di bendam dan sungai, dan pucuk ulam yang mudah didapati di tepi-tepi rumah sahaja. Sekolah juga mempunyai fasiliti yang mencukupi dan sesuai. Padang mencapai standard MSSM, peralatan latihan mencukupi dan sesuai peringkat sekolah rendah. Terdapat juga dewan terbuka dan dewan tertutup dan terdapat kemudahan stor untuk menyimpan alatan. Lokasi yang berhampiran dengan rumah mereka memudahkan mereka hadir untuk aktiviti sebelah petang di sekolah. Saya ingin menjadikan sekolah sebagai second home bagi murid-murid. Waris menghantar dan mengambil murid dengan mudah. Malah murid boleh hadir sendiri ke sekolah
memeriahkan lagi suasana petang di SK Putat. Dan komuniti setempat bukanlah menjadi halangan. Sepanjang ini, semua program kolaborasi bersama PIBKS amat menggalakkan. Dari gotong royong, keceriaan dan pembinaan dataran HOTS bersama IKBN, sumbangan pokok-pokok oleh PPK, sumbangan pengangkutan untuk pergerakan murid oleh syarikat swasta dan alatan seperti PA sistem, kemah dan bendera-bendera banting juga diberikan oleh PIBKS. Kedua, saya membentuk pakatan yang kuat. Menyedari tenaga guru perempuan lebih daripada lelaki, iaitu 22/28 guru, kita perlu membentuk pakatan yang kuat. Pertamanya, kita merancang program team building yang telah diadakan di Langkawi yang dinamakan program Mengintai di Seberang Laut dan program Road to Cameron Highland. Di Langkawi, kami telah membuat lawatan penanda arasan di Sekolah Kebangsaan Seri Negeri yang mempunyai pusat sumber cemerlang, SK Bias yang menyediakan ruang ilmu yang ceria dan menarik, dan SK Ewa yang telah membuat inovasi pop-up table yang mana mereka telah mengubah suai meja murid menjadi loker untuk murid menyimpan buku dan alatan. Paling tidak lupakan apabila guru-guru perempuan juga terlibat dalam kursus asas permainan bola sepak. Dalam kursus tersebut, membadai guru tahu menyepak bola menggunakan bahagian dalam kaki, menahan bola dan mengelecek bola. Yang ketiga, saya mencipta visi perubahan. Murid-murid dan pemain-pemain perlukan motivasi untuk menjadi contoh kepada bahawa minat mereka itu tidak sia-sia. Kita telah menjemput Aiman Afif bin Mat Afizul, pemain bola sepak profesional bagi kelab bola sepak Kedah Darul Aman FC, memberi motivasi dan kata-kata semangat kepada murid-murid SK Putat. Dengan bersukan juga telah meningkatkan disiplin diri murid. Peratus kehadiran murid juga turut meningkat kepada 95% bagi bulan Jun. Selepas kursus yang telah kita jalankan pada 14 bulan 3, 2023, pada 15 bulan 7, 2023, Sabtu, kita telah memberi pengiktirafan berbengkel kepada semua guru dan staf yang terlibat dalam penganjuran Putat Lion Championship, yang mana penganjuran itu guru-guru perlu menjadi jawatan kuasa teknikal kejohanan, pengurusan pasukan, jawatan kuasa hadiah, jawatan kuasa keputusan dan perangkaan, jawatan kuasa juri, kepengadilan, jawatan kuasa penyediaan padang, jawatan kuasa keselamatan dan lain-lain lagi. Bagi murid yang membantu akan diberi sijil pembantu kejohanan, dan bagi pemain-pemain pula kita sediakan sijil penyertaan peringkat negeri. Keempat, sampaikan visi melalui komunikasi. Untuk lebih dikenali, kita telah mewujudkan grup WhatsApp bagi waris-waris dan juga telah membuka akaun FB Putat Lion. Melalui itu, segala maklumat mengenai aktiviti dimasukkan, termasuklah juga teknik-teknik yang dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran tersebut. Malah dengan poster penganjuran kejohanan Putat Lion Championship juga telah memperkenalkan lagi nama kelab ke seluruh peringkat kebangsaan. Kelima, menghapuskan halangan. Sumber keuangan menjadi halangan yang utama pada peringkat awalnya. Walau bagaimanapun, kami percaya setiap perkara yang kita buat untuk kebaikan anak-anak murid, kita pasti akan ada rezeki yang mendatang. Sumbangan terbesar adalah melalui syarikat-syarikat swasta dan orang perseorangan. Masalah peralatan tidak mencukupi dengan peningkatan jumlah ahli yang telah diatasi dengan pembelian 20 biji bola, 1 beg marker, 2 set bib skater dan 1 set jersey.
Kita juga telah mendapat tenaga pakar dalam kejurulatihan di kalangan waris sendiri. Di samping dengan kerjasama daripada kelab dan tunjuk ajar daripada pemain-pemain profesional sendiri. Masalah padang yang tidak rata telah pun diatasi dengan pembelian selori pasir dan selori tanah topsoil untuk meratakan dan menggalakkan pertumbuhan rumput. Di samping itu, program-program sampingan juga turut diadakan seperti perlawanan-perlawanan persahabatan di sekitar dan juga di antara daerah. Yang keenam, membentuk sasaran jangka pendek. Untuk mencapai sasaran yang besar, kita telah bersetuju untuk menempuh halangan-halangan kecil yang mana setiap penyertaan kita letakkan sasaran layak ke peringkat suku akhir. Walau bagaimanapun, kita telah melepasi setiap halangan itu melebihi sasaran awal kita. Kita telah mendapat Naib Johan jemputan SK Sultan Ahmad Tajuddin. Tempat ketiga, Liga Komuniti Ewa Langkawi. Naib Johan Liga Komuniti Padang Pekan. Naib Johan Liga Komuniti Putat dalam program Hari Usahawan dan Co-Curriculum pada 19 bulan 2 2023. Naib Johan Piala Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tengku Bendahara. Dan yang terakhir ialah Naib Johan Zun PKG Kok Diang. Dan 6 orang pemain kita telah mewakili PKG Kok Diang ke MSSD. Ketujuh, terus membina perubahan. Bagi meneruskan kestabilan dan kecemerlangan pasukan kita, kita telah menjalinkan hubungan yang baik dari peringkat daerah sehinggalah antara negeri. Sekolah Kebangsaan Tanah Rata Cameron Highland Pahang dan Sekolah Kebangsaan Bukit Jana Taiping Perak. Latihan diteruskan sepanjang minggu. Di peringkat awal ini, kita telah mengadakan latihan intensif dengan pemain sasaran dalam bentuk ketangkasan dan posisi. Pemain kita masih baru. Jika menyediakan mereka skill untuk menentang pasukan yang telah lama, kita tak mampu bersaing. Kecuali jika mereka ada ketangkasan dan ketahanan, mereka akan kejar setiap bola dan menguasainya. Untuk posisi, kita telah menetapkan cara bermain bersesuaian dengan perlawanan. Contohnya, penganjuran 5 sebelah. Kemudian, kita meningkat kepada 7 sebelah dan kepada 9 sebelah. Dan insya-Allah kita akan mengadakan perlawanan persahabatan pada bulan 11 nanti, persahabatan sebelah-11 pula. Ini adalah antara CJ-CJ yang pernah disertai oleh SK Putat. Terdapat CJ pencapaian, CJ memorandum kerjasama pintar, CJ penyertaan, CJ jaringan, CJ penghargaan dan dalam gambar adalah saya bersama dengan Puan Dahlia, Guru Besar SK Tanah Rata Cameron Highland. Dan yang ke-8, saya mengukuhkan perubahan dalam budaya. Pencapaian paling gemilang bagi SK Putat ialah penganjuran Putat Lion Championship 2023, iaitu kejohanan bola sepak 5 sebelah bawah 12 tahun peringkat negeri Kedah. Pasukan Putat Lion telah mendapat tempat kelima daripada 24 penyertaan pasukan kelab dan juga sekolah. Dan seorang pemain kita telah terpilih sebagai Most Valuable Player dalam kejohanan tersebut. Padang yang luas dan cantik menjadi penyejuk dan penyeri mata orang yang menjadi tetamu SK Putat. Pihak sekolah merancang pembinaan sebuah astaka berbumbung, tempat murid berteduh dari hujan dan cuaca panas. Ianya dapat menyelesaikan dan memudahkan penganjuran aktiviti peringkat sekolah dan juga peringkat yang lebih tinggi. Semoga perkongsian ini dapat memberi sedikit manfaat kepada semua. Saya bagi pihak warga SK Putat mengalu-alukan jika tuan-tuan dan puan-puan
sudi memberi pandangan dan pendapat demi memajukan dan meningkatkan sekolah dan murid-murid SK Putat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.